Setiap aspek kehidupan kita perlu diubah sekarang untuk disesuaikan dengan normal baru. Kita tidak lagi boleh bersosial tanpa batasan, berkumpul beramai-ramai, bersalaman atau berpelukan, malah tidak boleh berada dekat dengan orang lain sekalipun. Tangan perlu dicuci dengan lebih kerap. Semua barangan dan kawasan perlu dinyah kuman sentiasa. Dan ke mana saja kita pergi, topeng muka pasti menghiasi wajah kita sekarang. Inilah gaya hidup baru kita sekarang. Bukan sahaja sewaktu COVID-19 menular dan PKP dilaksanakan, tetapi mungkin untuk suatu jangka masa yang mungkin agak lama lagi. Penting untuk kita melaksanakan semua ini demi menjaga kesihatan dan nyawa. Tetapi ironinya adalah golongan yang paling berisiko tinggi COVID-19 adalah golongan yang paling sukar untuk menyesuaikan diri dengan normal baru ini. Seperti kanak-kanak dan warga emas. Bagi warga emas yang berada di senja kehidupan mereka, golongan ini sudah selesa dengan rutin yang sama setiap hari. Seronok. Tetapi kini, keseronokan itu direntak kerana mereka perlu mengubah banyak rutin harian mereka kini atas nama normal baru. Di rumah jagaan dan rawatan orang tua Al-Ikhlas di Puchong, pelbagai SOP normal baru sudah mula dilaksanakan bagi melindungi penghuninya daripada jangkitan COVID-19. Bagi Mat Hari Mansor yang berasal dari Indonesia, dalam 20 tahun dia bekerja di sini, ini kali pertama dia perlu berdepan persekitaran normal baru sebegini. Harus kebersihan, sembuh itu, katil-katil disembuh, semua dah bersih, cuci tangan semua dah bersih, dah bagi obat semua, itu dah bagi tahu sama bos bagi pengarahan sebelumnya itu, takut sampai itu kena penyakit virus corona. Setakat ini, ujian saringan yang dilakukan terhadap kesemua 43 penghuni rumah itu mendapati mereka negatif COVID-19. Tetapi ini tidak bermakna mereka boleh lalai dan leka. Malah itu badan suruh sembuh juga, takut itu kena penyakit. Kan itu kadang orang tua ini kan daya tahanan agak kurang. Jadi ada penyakit sikit mesti ada kemasukan. Kalau tanpa kebersihan, ya pekerja juga harus bersih juga kan, bukan orang tua saja. Nanti orang tua bersih, pekerja tak bersih, akibatnya boleh jangkit penyakit itu. Jadi harus bersih juga pekerja. Pelbagai rutin dan aktiviti harian kini perlu diubah bagi menyesuaikannya dengan normal baru untuk mencuba sebaik mungkin mengelakkan penularan COVID-19. Kami cuma ketatkan dia tak boleh bebas untuk keluar kawasan daripada sini. Apa pun sekitar dalam ni aja. So kalau ada saudara datang ke apa ke memang tak dibenarkan keluarga datang masuk ke dalam sebab kita tak tahu pembawakan apa-apa daripada luar. So apa pun kita bawa dia orang dalam untuk ke depan. Itu jelah. So kita jarakkan pula kalau ada keluarga datang jarakkan 1 meter. So kalau macam ada barang dalam keluarga yang bawa tu kita pastikan selepas diorang balik, kita cuci tangan, ikut SOP yang seperti diminta lah, sanitizer apa semua tu, tempat-tempat diorang tu pun kita akan cuci. Akan tetapi, ada rutin warga emas yang akan memaksa mereka menjejakkan kaki ke dunia luar. Selaku golongan yang sensitif kesihatan, kebanyakan penghuni di sini perlu keluar untuk melakukan pemeriksaan kesihatan dengan kerap. Bila penghuni pergi klinik untuk follow up, balik je, daripada klinik kita akan mandikan, di luar ada tandas. Kita akan mandikan dia, tukar pakaian dia, dia punya kursi roda yang kita tolak tu kita akan spray dengan Dettol sebelum kita masukkan dia balik ke dalam tempat ni lah. Macam kalau misalnya ada tetamu pula, kita akan sediakan sarung tangan, kita akan sediakan slipper, sediakan sanitizer untuk kalau ada orang datang dan masuk. Tapi kita tak ada bagi, kalau misalnya kata orang datang, tetamu datang nak tengok warga emas saya akan hadkan bilangan. Tak boleh ramai-ramai masuk lah. Macam tu je. Saya sediakan slipper 5 je kat luar tu. Maknanya 5 orang je boleh masuk.
Semua perubahan yang drastik ini sudah tentu mencabar bagi mana-mana organisasi atau pusat jagaan, khasnya pusat jagaan warga emas. Tetapi Muji bertuah kerana pengalamannya bekerja sebelum ini memberikan beliau sedikit sebanyak pengetahuan dan pengalaman untuk membantu membendung jangkitan virus tersebut. Sebenarnya saya memang dah di-train. Saya jururawat. Jadi saya memang dah di-train macam mana kita nak buat sanitizer buat sendiri, disinfektan buat sendiri. So dekat sini saya memang buat dan saya ajar semua pekerja saya kat sini. Saya buka kelas macam mana cara cuci tangan yang bersih, macam mana nak bancuh Dettol, nak bancuh Clorox yang betul. Sebab penghuni akan pergi klinik untuk follow up. Jadi bila penghuni pergi klinik untuk follow up, balik je daripada klinik kita akan mandikan. Di luar ada tandas. Kita akan mandikan dia, tukar pakaian dia, dia punya kursi roda yang kita tolak tu kita akan spray dengan Dettol sebelum kita masukkan dia balik ke dalam di tempat ni lah. Macam kalau misalnya ada tetamu pula, kita akan sediakan sarung tangan, kita akan sediakan slipper, sediakan sanitizer untuk kalau ada orang datang dan masuk. Sememangnya tanggungjawab menjaga warga emas ini amat besar. Dan tanggungjawab ini dilipat gandakan lagi di dalam era COVID-19. Kerana golongan ini dikenal pasti sebagai golongan yang amat berisiko tinggi. Apabila Muji membuka pusat ini pada tahun 1998, pastinya dia tidak menjangka satu hari nanti COVID-19 akan muncul dan era normal baru akan tiba. Tetapi apabila zaman bertambah sukar, dia ingat kembali niat sebenarnya membuka pusat ini 22 tahun lepas. Sebenarnya tempat ni tercetus rasa nak buka ni sebab masa tu di Malaysia ni tak ada pusat jagaan warga emas khas untuk Muslim. Masa tu saya kerja hospital Kuala Lumpur. So kita discharge pesakit Muslim, kita hantar ke rumah orang tua Cina ataupun rumah orang tua India lah kita hantar masa tu. Sebab Muslim punya tak ada. Jadi saya pun tak tahu. Lepas tu baru saya terfikir kenapa ya rumah orang tua Muslim tak ada. Saya kata kalau lah aku ada duit, kata saya kan. Saya nak buka lah saya katakan. Pada ketika itu Muji merupakan seorang usahawan berjaya. Hasil titik peluh menceburi perniagaan, dia berjaya membuka 5 buah restoran di serata Lembah Kelang. Tetapi dari dahulu, dia mempunyai minat lebih besar yang sentiasa tersemat di hatinya, yang menjangkaui wang ringgit, iaitu membantu golongan yang memerlukan. Saya sebenarnya mak ayah saya pun tak ada. Saya anak tunggal. Saya ada anak pun 2 orang, dia lelaki. Jadi mungkin sebenarnya buka pusat warga emas ni nombor 1 sekali mesti sangat-sangat berminat nak buka. Baru kita boleh buat dan kita boleh uruskan dengan baik. Bila kita buat sesuatu, kita kena buat sungguh-sungguh. Buatlah sesempurna yang kita boleh buat. Dengan modal yang kita ada. Justru, semua keuntungan hasilnya mengusahakan restoran disalurkan ke niat ini pada ketika itu. Adalah terkumpul duit lebih kurang dalam 9 tahun kan. Memang saya berhasrat nak buka. Dan saya ada modal masa tu. So saya buka dekat rumah saya sendiri. So pesakit hospital Kuala Lumpur balik yang tak ada tempat tinggal, saya bawa balik rumah saya lah. Bila kita buka ni dengan ikhlas, dengan amanah kita uruskan, saya rasa rezeki Allah Ta'ala memang ada dibagi kat kita. Sebab rezeki tahu kan, rezeki memang daripada Allah. 22 tahun kemudian, hari ini, cabarannya berbeza. Sungguh pun Rumah Al-Ikhlas proaktif dalam melaksanakan segala SOP normal baru, pelaksanaannya tidak terkecuali daripada cabaran. Untuk mengubah rutin harian warga emas dan menerapkan pelbagai amalan baru memerlukan kefahaman dan kerjasama yang amat tinggi daripada golongan ini. Maklumlah orang tua, ada punya tahap dia pun dah berbeza-beza dengan kita normal ni. So yang faham tu dia mengikutlah antara jarak 1 meter. So kalau yang warga yang agak dah tak normal tu, kita pun cuma boleh cakap je lah. Kadang dia ikut, kadang tak. Tapi setakat ni kami cuma ketatkan dia tak boleh bebas untuk keluar kawasan daripada sini. Apa pun sekitar dalam ni aja. Kita cakap elok-elok, pesantren dia orang boleh dengar cakap kita. Kadang tu kita kena cakap dia orang ni macam kita berinteraksi dengan kanak-kanak. Kan kena pujuk. Tak boleh nak kasar-kasar. Dia sangat sensitif. So kadang tu ada yang dia kata nak makan daging kat luar, okey, boleh. Tapi kita kena follow lah, pekerja kena follow. Sebab kita tak nak dia terlepas daripada kawasan pagar luar kan.
Tiada siapa yang menjanjikan era normal baru ini tidak akan mencabar. Ianya memerlukan ketabahan, kesabaran dan kecekalan yang tinggi untuk dilaksanakan dengan efektif. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang menjaga warga emas. Pelbagai cabaran dilalui untuk memastikan mereka tidak terdedah dengan virus yang boleh membunuh mereka ini. Tetapi atas kecekalan dan kesabaranlah Pusat Jagaan Al-Ikhlas ini berdiri sejak 22 tahun lepas. Bagi Muji dan kaki tangannya, segala pengorbanan dan susah payah yang dilalui hanya pengorbanan kecil untuk memastikan golongan berisiko tinggi ini kekal terjaga. Tetapi di sebalik semua ini, apabila Aidilfitri datang menjenguk, pelbagai cabaran baru timbul. Selepas ini kami meneroka apa lagi cabaran yang dihadapi oleh Pusat Jagaan Warga Emas dalam era normal baru, khasnya menjelang musim perayaan. Cerita normal baru kembali selepas ini. COVID-19 mempersembahkan pelbagai cabaran baru yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Dan dengan ini, kita dipaksa melakukan pelbagai perkara baru dalam persekitaran yang serba asing ini. Yang terbesar antaranya adalah mengubah segala rutin harian kita. Tidak lagi boleh kita bersosial tanpa batasan, berkumpul beramai-ramai, mahupun bersalaman dan berpelukan. Pelbagai amalan kebersihan perlu menjadi norma sekarang. Cuci tangan dengan kerap, nyah kuman semua barangan yang digunakan dan kawasan yang dilewati. Keluar hanya bila perlu. Dan apabila di luar, topeng muka menjadi aksesori wajib yang melekat di wajah. Semua amalan normal baru ini mungkin tidak terlampau sukar bagi orang biasa. Tetapi bagi golongan yang lebih sensitif, semua amalan normal baru ini bukan saja susah dilaksanakan, malah ia menakutkan dan mungkin mendatangkan tekanan emosi. Inilah hakikatnya bagi warga emas. Sungguh pun mereka antara golongan paling berisiko dan paling perlu dilindungi daripada COVID-19. Mereka jugalah yang mungkin paling sukar untuk mengubah semua rutin mereka untuk menyesuaikannya dengan normal baru. Di Rumah Jagaan dan Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas di Puchong, mereka berdepan cabaran untuk melaksanakan pelbagai SOP normal baru bagi melindungi 43 penghuni mereka. Yang paling penting adalah komunikasi yang jelas supaya golongan ini faham mengapa mereka perlu melakukan pelbagai perkara baru sekarang, seperti mencuci tangan dengan lebih kerap, mengamalkan penjarakan sosial dan elak bergerak dengan begitu bebas di luar kawasan rumah. Iftar di sini kami terpaksa batalkan. So, itu di antara yang kita ikut SOP kerajaan kita. Dan kalau ada yang keperluan mendesak, ada penghuni yang nak dihantar ubat oleh keluarga dia yang diambil daripada klinik atau hospital luar. So, diorang akan hantar tapi tak dibenarkan masuk ke dalam kawasan lingkungan penghuni berehat. Sebab kita untuk kebaikan kedua-dua pihak kan. Saya buat apa benda pun saya buat, penghuni semua akan saya beritahu. Apa sahaja langkah-langkah yang saya akan buat untuk esok hari ini saya beritahu. Besok sebelum buat tu pun saya akan beritahu lagi. So, saya setiap penghuni saya akan ada pengetahuan macam mana dia nak jaga untuk diri dia sendiri supaya dia tak dapat apa-apa jangkitan daripada orang luar. Tetapi bagi golongan ini, mereka banyak bergantung kepada interaksi sosial untuk meluangkan masa setiap hari. Jadi untuk menyuruh mereka mengubah segala amalan ini sememangnya jauh lebih mudah daripada melaksanakannya. Maklumlah orang tua, ada punya tahap dia pun dah berbeza-beza dengan kita normal ni. So yang faham tu dia mengikutlah antara jarak 1 meter. So kalau yang warga yang agak dah
tak normal tu kita pun cuma boleh cakap je lah. Kadang dia ikut, kadang tak. Kita cakap elok-elok, pesantren dia orang dia boleh dengar cakap kita. Kadang tu kita kena cakap dia orang ni macam kita berinteraksi dengan kanak-kanak. Kan kena pujuk. Tak boleh nak kasar-kasar. Dia sangat sensitif. Inilah cabaran yang didepani oleh pekerja di Rumah Al-Ikhlas setiap hari sekarang. Cabaran tu macam-macam cabaran. Ya orang tua pun pasal kurang sehat. Ada yang pemarah juga, ada yang pendiam juga, macam-macam. Tapi sebagai pekerja tanggung jawab macam manapun harus buat kan. Itu macam yang senang bagi orang tua yang menurut kadang-kadang dia bagi tahu jangan buka pampers, dia nurut, mandikan pun senang, jaga pun senang. Tapi pun yang cabaran yang tak baik kadang-kadang sudah pasang pampers 5 menit dah buka lagi. Ini Osman Yusuf. Dia menetap di rumah ini sejak 2019. Ketika didekati wartawan kami, dia masih tidak lekang dengan perwatakannya yang pandai berjenaka. Paling baik, Cik. Sudut yang paling baik. Okey. Jangan sudut nampak hidung. Bulu hidung saya panjang. Tetapi Osman serius apabila menceritakan kepayahannya menyesuaikan setengah rutin kepada normal baru. Osman tidak boleh berjalan dan perlu bantuan untuk makan. Macam saya tak boleh berjalan, kadang-kadang kaki tangan yang beri makan suap tu, itu tak boleh buat apa. Memang dah tak rapat. Dia juga perlu diangkat dan dipapah untuk dimandikan setiap hari. Dan kini, apabila bulan Ramadan menghampiri penghujungnya dan Aidilfitri hampir menjenguk, ada lagi tradisi lain yang terpaksa diubah. Dan perubahan ini mungkin perubahan yang paling sukar antara semua. Selalu nak raya macam mana kat sini? Saya balik kampung. Balik kampung? Oh, tak ada duduk sini? Tak. Tak duduk sini. So raya dengan apa? Dengan keluarga. Sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan jangkitan, penghuni Rumah Al-Ikhlas tidak dibenarkan keluar buat masa ini. Jadi buat pertama kali dalam 11 tahun menetap di sini, Miskiah tidak dapat pulang beraya dengan keluarganya tahun ini. Pernah raya kat sini tak? Tak. Baru kali ni nak raya kat sini. Oh, ini kali pertama? Ha. Oh, sebelum ni semua dengan keluarga. Dengan segala kesukaran dan cabaran yang dihadapi mereka, semangat warga emas ini berdepan perubahan drastik amat dikagumi. Ramai antara mereka kekal positif dan memahami perubahan yang terpaksa mereka lakukan tahun ini. Macam mana sambut raya kat sini? Saya tak tahu suasananya lagi. Walau apa pun yang berlaku, saya terima seadanya. Bagi pekerja dan pengurusan Rumah Al-Ikhlas pula, mereka melakukan apa yang termampu untuk memudahkan tempoh yang mencabar ini buat para penghuni. Hari raya akan menjelang kan, tak lama lagi, berapa hari lagi nak raya. Penghuni tahu, saya dah sediakan dah pakaian raya, tapi pakaian raya yang lama-lama, baju kurung apa tu kan, saya dah sediakan untuk mereka. Saya dah asingkan, ni dia punya, tiap-tiap penghuni ada katil masing-masing, ada almari masing-masing. Memang ada pakaian raya tak pagi nak raya tu, saya dah siapkan. Tapi bukanlah pakaian baru, pakaian lama lah. Ada orang sedekah macam mak dia meninggal kan, dia ada bagi sedekah pakaian, jadi pakaian tu baru lagi. Saya basuh pakaian tu, penghuni saya boleh guna balik. Dan walaupun segala SOP telah ditambah baik dan langkah-langkah baru diambil, ini tidak memberikan jaminan 100% bahawa mereka akan selamat. Bagi mereka ini yang rapuh kesihatan, mereka hanya berserah kepada kuasa yang lebih besar. Kalau cuma kita berdoa kepada Allah, Allah yang bagi, tak. Allah yang ambil balik. Kita tak boleh buat apa penyakit ni. Cuma Allah yang bagi, kita usaha pada dia minta ambil balik. Itulah sebab apa sekarang ni banyak perkara yang kalau aku tak baik. Sebab tu Allah uji kita tahan tak tahan. Nah, sekali tak tahan ujian Allah, bahayalah kita. Tetapi di sebalik semua perubahan yang dilalui kini, bagi Muji yang telah menjaga penghuni rumah ini sejak lebih 20 tahun lalu, sesetengah perkara masih sama. Warga emas ni, dan saya pun dah tua kan, saya pun 60. Saya rasa hari raya ni bagi kita dah tak ada dah. Hari raya ni cuma kita menghargai, kata hari ni hari raya dan mungkin ada orang anak-anak ziarah kita. Itu saja kan. Kalau misalnya penghuni dekat sini,
Anak-anak datanglah. Kalau anak-anak dia tak datanglah. Itu je. Yang penghuni sini memang akan berhari raya dengan saya. Yang mana dah duduk 12 tahun dah berhari raya. Memang dia akan duduk sini. Penghuni ni dia akan duduk sini sampai akhir hayat dia. Dia tak pergi mana-mana pun. Dia akan duduk sini sampai meninggal. Penghuni saya macam tu. Bukan niat untuk bersifat negatif, tetapi dia hanya bercakap berdasarkan pengalaman. Apa yang pasti, di saat kita semua merasakan normal baru ini amat mencabar bagi kita, ingatlah, ada golongan yang lebih sukar untuk melaksanakannya. Bagi mereka, rutin harian mereka yang serba mudah memberikan pengisian dan kepuasan yang begitu tinggi dalam peringkat ini dalam hidup mereka. Jadi mengubah satu perkara ibarat mengubah segalanya. Tetapi bagi golongan yang rapuh ini, kejayaan menerima pakai normal baru ini mungkin membezakan antara kesihatan dan kesakitan, antara hidup dan mati. Jadi bersyukurlah sekiranya anda tidak berdepan cabaran yang begitu besar. Dan semampu boleh, sama-samalah kita memainkan peranan untuk membantu mereka mengharungi tempoh ini. Mereka telah menumpahkan jasa mereka kepada masyarakat suatu ketika dahulu, ketika tenaga masih ada dan tangan dan kaki masih kuat. Kini kita pula bantu mereka apabila kudrat mereka sudah beransur-ansur meninggalkan badan. Dan ketika kita tidak boleh pulang ke kampung tahun ini, tiadalah waktu yang lebih baik untuk berbuat demikian melainkan Aidilfitri ini. Saya Osman bin Yusuf yang berada di pusat jagaan orang-orang tua di Al-Ikhlas Puchong, mengucapkan selamat hari raya, selamat menjalani ibadat puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sebenarnya saya sangat gembira keadaan yang macam ini dan reda dengan penentuan yang Allah beri. Tapi saya nakkan sedikit je. Kalau peraturannya kata regang 1 meter tiap-tiap seorang dan satu orang, naklah dipatuhi. Sama ayah pada anak-anak. Lagi? Nak cakap siapa lagi? Kat kawan-kawan ke? Kawan-kawan. Lagi? Ada siapa lagi? Nak beritahu apa ucapan raya? Mak ayah. Mak ayah dah tak ada. Adik. Sama ayah.